Maka akhirnya di kalangan tokoh musyrikin Mekah ini bergegas. Mereka keluar mencari Sayyidina Abu Bakar, pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk bertemu. Namun malangnya tak ada Sayyidina Abu Bakar. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar berada di kebunnya. Mereka bergerak pergi ke kebun. Bila sampai ke kebunnya, ya benar ada Sayyidina Abu Bakar. Peliklah Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa di kalangan tokoh-tokoh musyrikin Mekah ni ramai mendatangi dia ni? Mesti ada cerita. Ya betul. Abu Jahal tak membuang masa, lantas diceritakan apa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tersenyum Sayyidina Abu Bakar mendengar cerita daripada Abu Jahal, yang dia faham bahawanya Abu Jahal cerita ni sengaja nak mempengaruhi Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar kepada Abu Jahal dalam keadaan tersenyum? Aku percaya kalau inilah yang kau ceritakan yang datangnya daripada Muhammad, aku percaya sepenuhnya peristiwa ini. Apalah sangat bila nak diperbandingkan Allah Ta'ala turunkan wahyu daripada langit, dan wahyu itu disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Apalah sangat Nabi ni dibawa semula ke langit untuk mendapatkan wahyu. Maknanya small meter lah. Maka Abu Jahal berterusan nak memperdayakan, nak mempengaruhi Sayyidina Abu Bakar. Nampak bersungguh-sungguh lah. Namun apa yang Sayyidina Abu Bakar katakan kepada Abu Jahal dan tokoh-tokoh musyrikin Mekah, maknanya nak matikan hujahnya lah. Beginilah. Kamu lihat di luar sana nampak tembok itu berwarna hitam. Kamu lihat tembok itu warna hitam, dan aku sendiri pun melihat tembok itu berwarna hitam. Kita nampak tembok itu berwarna hitam. Dan anda kiranya datang Muhammad dengan mengatakan tembok itu berwarna putih, maka aku akan membenarkan kata-kata Muhammad yang tembok itu berwarna putih. Dan aku akan menipukan mata aku ni silap dengan mengatakan tembok itu berwarna hitam. Sampai tahap begitu kepercayaan yang diletakkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada baginda Rasulullah SAW. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar dikelar As-Siddiq. Maka benganglah di kalangan musyrikin Mekah ni tak mampu nak memperdayakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata Sayyidina Abu Bakar kepada Abu Lahab, di manakah Muhammad sekarang? Di manakah Muhammad sekarang? Muhammad sedang berada di atas bukit Abi Kubais dalam keadaan sedang ditertawakan, sedang diperlikihkan oleh masyarakat Mekah. Bergegas Sayyidina Abu Bakar mendapatkan Nabi. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar hampir sampai kepada perhimpunan penduduk Mekah tu, dia melontarkan suara yang tinggi. Jarang sekali Sayyidina Abu Bakar ni dia melontarkan suara yang tinggi, sebab sifat dia ni seorang yang lemah lembut. Cakap pun dalam keadaan lemah lembut, jaranglah menggunakan suara yang tinggi. Dan dia ini mudah menangis dan sebagainya. Tapi kali ini bila sampai di tengah-tengah perhimpunan mereka, Sayyidina Abu Bakar memanggil Nabi, "Ya Rasulullah," sebanyak 3 kali. "Ya Rasulullah, Ya Rasulullah," untuk tarik perhatian di kalangan masyarakat Mekah yang ada kat bawah tu, yang sedang memperlikihkan Nabi. Tadi baru sebentar Abu Jahal menceritakan kepada aku sekian. Maknanya dalam keadaan dia berjalan, dia duk cerita balik. Dia cerita balik. Sengaja dia cerita supaya ambil perhatian di kalangan penduduk Mekah yang menolak kepercayaan kepada Nabi. Sambil dia bercerita, sambil dia naik juga di atas bukit Abi Kubais, bila sampai berada di sisi Nabi,
Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, adakah benar ceritamu ini? Kata Nabi, ya benar. Ini yang berlaku ke atas aku. Bila Nabi mengatakan benar apa yang Nabi ceritakan, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun dia berteriak di hadapan masyarakat Mekah, ya ma'syaral Quraisy, apa yang diceritakan oleh Muhammad yang bahawa sesungguhnya aku mempercayai sepenuhnya. Sedikit pun aku tidak menafikan. Senang. Dengan suara yang begitu tegas. Inilah watak sahabat, tuan-tuan. Itu sebab dalam kehidupan kita ni perlu ada seorang sahabat yang baik. Sahabat erti kata lain, ketika mana kita senang, sama-sama ketawa. Ketika mana kita susah, dia pun ada bersama dengan kita. Itu sahabat. Dia lagi-lagi musim banjir ni kan, macam-macam rumah kawan-kawan kita tenggelam. Jangan kita hilang tiba-tiba. Masa ni lah kita mendekati kawan-kawan kita yang jadi mangsa banjir. Dengan ceritanya, dah mula banjir segamat ni dah turun ke Muar. Saya ni tuan-tuan, kereta saya ni masih lagi parking kat stesen kereta api. Cuti yang lepas saya pergi Dabung satu keluarga lah. Dabung ni Kelantan, naik kereta api. Almaklumlah tak pernah naik kereta api. Benarlah sekali kat Mesir tu. Kat Mesir tu naik kereta apinya dengan berambutnya, dengan kayu balak ni macam-macam. Yang ni cuti pergi Dabung, tempat percutian yang semula jadi cantik ni. Makanya masa hari Rabu tu nak balik tu, dengar cerita Johor, terutamanya Segamat banjir, Keluang banjir, JB banjir. Wah, ini kalau aku turun kat Segamat, memang terperangkap ni, silap tidur dalam kita ni. Macam mana makan minum, ada baby lagi. Duk fikir, memang kena balik sebab hari Jumaat ni ada nikahkan orang, 3 pasangan pengantin. Ni kalau tak balik, kalau tak kerana nikahkan orang, memang tidur 2 hari lagi kat Kelantan sana. Tengok kat Kelantan pun hujan juga. Jangan aku terperangkap kat Kelantan, kena balik juga. Duk memikirkan macam mana, akhirnya turun kat Gemas. Gemas ni pun banjir juga, cuma ada satu laluan yang boleh balik ke Muar. Sewa kita akhirnya sampai. Kereta saya tak tahu apa cerita kat Segamat. Entah kena banjir ke apa, wallahu ta'ala alam. Tengoklah esok ke lusa baru nak tengok macam mana. Hari ni dengan cerita banjir daripada Segamat dah mula turun ke Batu Pahat, ke Muar. Siap-siaplah kita tuan-tuan, duk angkat mana-mana yang boleh angkat lah. Baiklah, itu yang dilalui oleh Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat yang baik, dia membantu Nabi. Ini peranan sahabat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan untuk aku panggil di kalangan tokoh-tokoh ahli perniagaan untuk mereka datang ke sini. Yang tokoh ini, erti kata lain dengan Masjid Al-Aqsa ni tak asing lagi lah. Dalam sebulan mungkin banyak kalilah mereka berulang alik, dah tak asing lah. Macam kita datang ke masjid Pek Setongkat ni kan tak asing kan. Dah biasa sangat. Satu-satunya masjid ada, apa namanya tu, ada rela yang agresif lah. Yang menjalankan tugas dengan hebat lah. Kat masjid lain saya tak jumpa lah. Nampak rela ni sungguh-sungguh kena bagi orang lebih sikit lah. Saya nampak hebat lah kat sini. Baiklah, maka didatangkan tokoh-tokoh ahli perniagaan, dan Sayyidina Abu Bakar nak menunjukkan betapa dia meletakkan kepercayaan. Dia minta Nabi ceritakan semula apa yang Nabi lihat di Masjid Aqsa kepada tokoh-tokoh ahli perniagaan. Maknanya apa yang Nabi ceritakan, apa yang Nabi lihat ni, mereka ni akan membenarkan, dan apa yang Nabi cerita tak betul, mereka boleh mereka katakan tak betul lah. Bayangkan Sayyidina Abu Bakar meletakkan kepercayaan untuk Nabi mampu ceritakan.
Kalau kita tuan-tuan, Nabi berada di Masjid Aqsa ni bukannya lama. Nabi sempat singgah solat berjemaah di situ. Kemudian tak lama Nabi dihidangkan 2 minuman, kemudian Nabi dimi'rajkan. Lama manalah Nabi duk nak ceritakan apa yang ada. Macam kita tuan-tuan yang rasa, pada saya belasan dah puluh tahun lah kita berulang alik kat Masjid Parit Setongkat. Kalau saya tanya dengan Pak Imam kita ni yang nak baca khutbah, berapa tiang masjid ni? Rasa tak tahu tuan-tuan, ada berapa tiang. Pada saya masjid yang paling banyak tiang kat negeri Johor ni lah Masjid Parit Setongkat. Hebatlah banyak tiang ni. Tapi masjid yang tertua lah ni, kita pun tak tahu berapa banyak tiang. Bayangkan Nabi yang tak lama berada di Masjid Aqsa, membayangkan macam mana Nabi nak ceritakan satu persatu tiangnya ada berapa, pintu masuknya ada berapa, tingkap ada berapa, laluan, view-nya semua ceritakan. Namun Allah Ta'ala datangkan satu view di depan mata Nabi, Nabi ceritakan satu persatu. Maka di kalangan tokoh ahli perniagaan membenarkan, engkau benar ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad, engkau benar ya Muhammad. Bila itu berlaku, di kalangan masyarakat Mekah yang awal tadi mereka mentertawakan Nabi, menolak cerita Nabi, dah mula senyap dah. Mula dah datang kepercayaan semula kepada Nabi. Di kalangan orang-orang kafir yang nampak dahsyat, ejekan mereka dah jadi senang. Di kalangan mereka yang baru nak berjinat yang keluar, dah mula dah berpatah balik. Maknanya kita nak dakwah Islam ni perlu ada hujah yang kuat, sama ada hujah nakli ataupun akli. Lagi-lagi kalau kita nak berhujah dengan puak-puak Syiah, puak-puak Wahabi tuan-tuan, perlu ada hujah lah. Maka bila Sayyidina Abu Bakar datangkan hujah, Nabi sendiri pun nak datangkan hujah, nak menambahkan kepercayaan kepada masyarakat Mekah. Nabi katakan, ada seperkara aku nak kongsikan kepada kamu. Ketika mana aku nak pulang semula ke Mekah, perjalanan pulang daripada Masjid Aqsa nak ke Mekah lah. Ketika mana aku berada di atas burung, aku nampak satu kafilah rombongan perniagaan. Dan Nabi kenal siapakah dia si fulan tu. Mereka membawa unta dan barang dagangan. Setiap unta yang ada dipenuhi dengan barang dagangan. Dan rombongan perniagaan tersebut yang depan sekali adalah unta berwarna putih yang di lehernya berikat tali merah. Maka Nabi ceritakan ketika mana aku lalu rombongan tersebut, oleh kerana burak ini terlalu laju menyebabkan unta yang ada tu bertempiaran lagi, terperanjat. Bertempiaran lagi. Menyebabkan unta itu jadi sesat. Menyebabkan satu masalah besar kepada rombongan perniagaan tersebut. Macam mana nak cari unta yang dah sesat dengan membawa barang-barang perniagaan. Bagaimana nak jawab kepada penduduk Mekah yang mereka menumpang saham tu, nak menunggu hasil. Akhirnya Nabi berikan bantuan. Nabi berteriak daripada atas, unta tu ada di situ, pergilah. Unta tu ada di situ, unta tu ada di situ. Akhirnya unta tu dapat dihimpunkan semula. Suasana agak tenang, Nabi pun balik dulu meninggalkan rombongan perniagaan tersebut. Nabi katakan, rombongan perniagaan ini tak lama lagi sampai, mungkin esok dalam gelincir matahari dia akan sampai. Maka keesokan di kalangan penduduk Mekah berbondong-bondong tunggu di pintu masuk Mekah, di pintu Bani Syaibah tunggu. Nak tengok betul tak Nabi katakan? Ya betul, bila sampai rombongan perniagaan tu, depan sekali unta berwarna putih yang berikat tali merah, kain merah. Kemudian bila mereka masuk, mereka sempatlah tanya kepada ahli perniagaan, bagaimana perjalanan kamu tadi? Dengan cerita kamu ditimpa masalah, unta kamu hilang. Maka peliklah di kalangan ahli perniagaan, bagaimana penduduk Mekah ni dia boleh tahu pula
tentang masalah yang dihadapi, macam mana kamu boleh tahu? Sebab di antara kami ni pun tak ceritakan pada siapa-siapa. Muhammad yang ceritakan kepada kami segala-galanya. Barulah di kalangan para ahli perniagaan itu membenarkan dia Muhammad yang membantu kami. Kami dengar suara Muhammad mengarahkan kepada kami, unta itu ada situ, unta itu ada situ. Maka semenjak daripada itu menyebabkan di kalangan masyarakat Mekah semakin ramai yang mereka ini masuk Islam, menyebabkan di kalangan tokoh musyrikin Mekah ni semakin membara hati mereka yang asalnya mereka mengatakan mereka menang. Maka di sebalik ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi satu kemenangan yang begitu besar, tu hikmahnya di sebalik kesusahan. Kita sebagai pejuang tu sebab Al-Imam Syafi'i mengatakan kalau nak kenal satu-satu ulama, nak kenal ulama tu, kamu lihat ulama yang ikhlas itu dia akan dibenci oleh orang-orang kafir dan akan dibenci oleh orang-orang munafik. Itu nak kenal ulama yang ikhlas. Dia tak disenangi oleh orang-orang kafir. Baiklah, itu sebab menyebabkan di kalangan tokoh musyrikin Mekah, mereka ni mengadakan mesyuarat tergempar di Darun Nadwah, panggil di kalangan tokoh-tokoh masyarakat Mekah, di kalangan kaum-kaum yang ada, dipanggil sebagai wakil, tak lain dan tidak bukan agendanya, iaitu apa yang perlu dilakukan kepada Muhammad. Itu sebab di antara mereka mengatakan kita tangkap Muhammad, dipenjarakan, ada yang memberikan cadangan kita halau Muhammad, dan akhirnya Abu Jahal memberikan cadangan untuk dibunuh ke atas baginda Rasulullah SAW. Maka bermulalah cerita penghijrahan baginda Rasulullah SAW. Habis batu. Maka setelah mana Nabi berhijrah, Nabi berdepan dengan musuh yang baru pula, iaitu Yahudi pula. Yahudi pula memperlikihkan Nabi, duk memerli Nabi dan para sahabat. Sebab pada ketika itu bila Nabi menerima 5 kefarduan solat, kiblatnya iaitu di Masjid Aqsa. Bila Nabi dan para sahabat solat, menunaikan solat yang Allah Ta'ala perintahkan menghadap ke arah Masjid Aqsa, pada ketika itulah di kalangan puak-puak Yahudi ni mengejek-ngejek Nabi dan umat Islam. Apalah Muhammad ni, kata agamanya dia betul, dia menafikan agama kami, tapi peliknya bila solat ikut arah kiblat kami. Berterusan duk mengejek lah ketika mana Nabi dan para sahabat solat, duk ejek. Maka akhirnya bermula daripada Nabi hijrah, Nabi tak putus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Taala dalam solatnya, dalam keadaan Nabi mengangkat kepalanya, mohon kepada Allah Taala agar ditukarkan kiblat. Lama tak lama tuan-tuan, Allah Taala mustajabkan permintaan Nabi. Setahun 5 bulan, dalam sekitar 17 bulan jugalah, 17 bulan lebih. Maknanya dalam setahun 6 bulan lebih, barulah Allah Ta'ala mustajabkan doa Nabi ketika mana Nabi solat di satu masjid di perkampungan Bani Salamah. Satu riwayat mengatakan ketika mana Nabi solat zuhur, maka ketika mana daripada rakaat kedua nak masuk rakaat ketiga, turun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Ayat yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwaliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka syatral masjidil haram haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Turun ayat ini yang serta-merta Nabi bergerak mengarahkan ke kiblat.
Disusuli dengan saf yang pertama, saf kedua, saf yang ketiga, tinggal berpaling aja. Ini peristiwa ini berlaku pada bulan Sya'ban. Nabi berdepan dengan kelompok Yahudi dan musuh-musuh baru. Kemudian apa lagi yang berlaku di dalam bulan Sya'ban? Satu peperangan yang dinamakan peperangan Bani Mustalik. Yahudi Bani Mustalik. Dia kita bukan nak highlightkan tentang Bani Mustalik. Nabi berdepan dengan musuh satu lagi di kalangan puak-puak munafik pula. Di kalangan puak-puak munafik. Dalam peperangan Bani Mustalik, setelah mana selesai, Nabi dan para sahabat pun pulanglah ke Madinah kan. Pulang ke Madinah. Maka terjadilah satu peristiwa ketika mana Nabi singgah di satu sumur untuk berehat. Isteri Nabi Sayyidatina Aisyah pergi qada hajat. Dikatakan tertinggal rantai emasnya di tempat qada tu. Mungkin tak perasan dah, maka tertinggal Sayyidatina Aisyah. Rombongan Nabi ini bergerak. Yang dikatakan Sayyidatina Aisyah ni tak ke mana dia tunggu. Kot-kot adalah di kalangan tentera Islam yang akan tuntun balik bawa. Rupanya terjadi satu fitnah yang besar yang dibawa oleh puak-puak munafik. Maknanya di Madinah Nabi berdepan dengan dua puak, satu Yahudi dan satu munafik. Tak sempat saya nak cerita panjang. InsyaAllah mudah-mudahan kita ambil beberapa pengajaran daripada penceritaan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika basarina wa ashrah bihi sadrina wasta'mil bihi badanina wa atlik bihi lisanina wa qawwi bihi jananina wa asra' bihi fahmina wa qawwi bihi azmina bihaulika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.